Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong. Hari ini kita akan bincangkan tajuk penakolan matematik. Bagi tajuk penakolan matematik, perkara pertama akan kita belajar adalah kita perlu tahu apa ertinya pernyataan. Cuba kita tengok apa ertinya pernyataan. Pernyataan ialah satu ayat. Kita ada jawapan, sama ada kita boleh jawab benar ataupun palsu. Kita bukan dekat sana kita ragu-ragu tidak tahu jawapan dia, apakah jawapan dia. Jawapan dia sama ada benar ataupun palsu ataupun jawapan yang lain. Misalnya cikgu bagikan contoh. Kalau cikgu bagikan satu pernyataan, ini adalah meja. Lepas tu, cikgu tunjukkan meja. Ini adalah meja. Apakah jawapan adik-adik? Adik akan bagikan jawapan benar. Sekiranya cikgu tunjukkan kerusi. Lepas tu cikgu katakan, ini adalah meja. Apakah jawapan adik-adik? Adik akan bagikan palsu. Tapi bukannya adik-adik masih dekat sana ragu-ragu. Sekiranya cikgu tanya awak, ini apa? Lepas tu cikgu tunjukkan meja. Apakah jawapan adik-adik? Adik-adik akan bagikan ini meja. Adakah adik-adik akan bagikan jawapan benar ataupun palsu? Bukan kan? Adik-adik akan bagikan jawapan ini meja. Kalau jawapan selain daripada benar ataupun palsu, artinya ini bukan pernyataan. Contoh yang pertama tadi, jawapan adik-adik sama ada jawapan benar ataupun palsu. Jadi, adakah dia pernyataan? Ya, untuk contoh yang pertama, dia adalah pernyataan. Contoh yang kedua, dia bukan pernyataan. Cikgu bagikan satu contoh lagi. Kalau cikgu bagikan contoh, 1 tambah 1 sama dengan 5. Apakah jawapan akan adik-adik bagi tahu? Adik-adik akan bagi tahu palsu. Jawapan ini adalah salah, palsu. Jadi, kalau jawapan adalah palsu, artinya adakah dia pernyataan? Ya, dia adalah pernyataan. Tapi dia adalah pernyataan yang palsu. Ini juga pernyataan. Cikgu bagikan satu contoh lagi. Kalau cikgu bagikan, tolong senyap. Tolong senyap. Adakah adik-adik akan jawab kepada cikgu katakan benar ataupun palsu? Takkan kan? Jadi awak terus senyap saja, tambah bagikan apa-apa respon. Kalau keadaan ini, adakah dia pernyataan? Kalau keadaan ini bukan pernyataan. Nanti kita akan tengok banyak contoh lagi untuk tentukan dia adalah pernyataan ataupun bukan pernyataan. Okey, perkara yang seterusnya kita akan teruskan dengan perkara implikasi. Untuk memudahkan adik-adik ingat macam mana bagikan jawapan, cikgu mau adik-adik ingat implikasi dengan perkataan ikan dekat sini. Cikgu tahu ramai pelajar yang namanya ikan. Okey, mengapa cikgu bagikan ikan? Apabila tengok implikasi, adik-adik terus ingat dengan jawapan jika, maka. Misalnya, soalannya biasa akan bagikan gabungan. Gabungan dua implikasi, dia akan pakai perkataan jika dan hanya jika. Apabila dua implikasi, dekat sini implikasi, dia akan bagikan dua implikasi. Seterusnya, awak buat gabungan. Gabungkan. Gabungkan, awak akan bagikan pernyataan P jika dan hanya jika pernyataan Q. Kalau dia minta awak asingkan, buat dua implikasi, macam mana? Jawapannya, awak akan bagikan jika P, maka Q. Seterusnya, dia akan minta awak pernyataan jika P, maka Q. Lepas tu, dia akan sekiranya dia minta awak buat akas. Akas bagi jika P, maka Q. Akas, kita terbalikkan. Q itu kita akan tulis ke depan.
P pindah ke belakang. Depan sini masih jika, maka. Kalau dia minta adik-adik buat songsangan, kalau kita mau buat songsangan macam mana? Kita masih kekalkan P di depan. Tapi kita tambahkan perkataan bukan. Jika bukan P, maka bukan Q. Kalau dia minta kita buat kontrapositif. Kontrapositif, kita tambahkan perkataan bukan dan terbalikkan P dan Q. Tengok. Jika bukan Q, maka bukan P. Ini adalah 3 keadaan yang ada kaitan dengan implikasi. Cikgu ulang semula. Kalau dia minta kita gabungkan 2 implikasi, buat gabungan, kita hanya tambahkan perkataan jika dan hanya jika. Jadi, jika P maka Q akan jadikan P jika dan hanya jika Q. Sekiranya diberi satu pernyataan yang ada melalui implikasinya, jika P maka Q, artinya kalau kita buat akas, kita terbalikkan Q ke depan dan P ke belakang. Kalau buat songsangan, kita tambahkan perkataan bukan. Jika bukan P, maka bukan Q. Kontrapositif pula, kita bukan sahaja tambah perkataan bukan, kita juga Q pindah ke depan. Okey, ini tentang implikasi. Mari kita ambil contoh. Kalau cikgu bagikan satu implikasi, misalnya implikasi yang cikgu bagi, jika hari ini gelap. Gelap maka hari ini hujan. Dekat sini kita andaikan P adalah hari ini gelap. Q adalah hari ini hujan. Macam mana kita mau gabungkan? Gabungkan 2 implikasi. Tarik implikasi, kita buat gabungkan 2 implikasi. Kita akan buat P hari ini gelap jika dan hanya jika hari ini hujan. Kalau dia minta kita buat akas, macam mana kita nak buat akas untuk pernyataan ini? Okey, akas kita perlu cakap Q dulu diikuti dengan P. Jika hari ini hujan, maka hari ini gelap. Kalau songsangan, kita perlu tambahkan perkataan jika bukan hari ini gelap, maka bukan hari ini hujan. Kalau kontrapositif perlu tambah perkataan bukan dan Q dulu diikuti dengan bukan P. Jika bukan hari ini hujan, maka bukan hari ini gelap. Okey, ini adalah keadaan tentang implikasi. Setelah kita sudah tengok implikasi, kita pergi ke soalan jenis yang pengkuantiti. Pengkuantiti ada 2 perkataan yang perlu kita tahu, semua dan sebilangan. Kalau dia pakai perkataan semua, artinya setiap satu dalamnya mesti memenuhi syarat yang kita bagi. Kalau dia salah satu tidak memenuhi, artinya dia adalah pernyataan yang palsu. Kalau kita sebaliknya, kalau kita pakai perkataan sebilangan, asalkan sebahagian, satu ataupun lebih memenuhi, cukup, dia adalah akan jadikan benar. Selain daripada perkataan semua sebilangan, kita perlu bekal dengan 2 perkataan lagi. 2 perkataan lagi, iaitu perkataan dan atau. Masih ingat dengan sekolah rendah, adik-adik pernah cikgu PM belajar dari ayat tunggal. Lepas tu, gabungkan 2 ayat tunggal, bukakan dia kepada ayat mazmud. Pernahkah adik-adik belajar ayat seperti ini? Ali suka makan buah apple. Ali suka
makan buah durian. Lepas tu, cikgu minta buat satu ayat mazmur dengan perkataan tan. Apakah jawapan akan bagi? Adik-adik akan bagikan jawapan. Ali suka makan buah apple dan apa lagi? Dan buah orange. Sekiranya cikgu tukarkan perkataan ini, saya tak mau gunakan perkataan tang. Saya nak adik-adik buat satu ayat mazmur gunakan atau. Apakah yang akan adik buat? Adik-adik akan tukarkan tan kepada atau. Inilah yang akan kita belajar hari ini. Tan atau. Tapi sekarang kita perlu kaitkan dengan pernyataan benar ataupun palsu. Jadi, macam mana kalau kita pakai perkataan tan? Dalam keadaan macam mana dia baru akan jadikan yang pernyataan yang benar? Bilakah dia akan jadikan pernyataan yang palsu? Cikgu bagikan satu contoh. Okey, misalnya cikgu kata, hari ini perlu hantar kerja tutorial dan kerja kuis. Apa artinya? Hari ini perlu hantar kerja tutorial dan kuis. Jadi artinya adik-adik perlu hantar kedua-dua ini. Kalau adik hantar kedua-dua ini, barulah benar. Kalau adik-adik hantar, kertas tutorial ada hantar, kertas kuis ada hantar, barulah dia pernyataan yang benar. Sekiranya tutorial tidak hantar, bolehkah? Tutorial tidak hantar, hanya hantar kuis. Cikgu kata tang. Jadi artinya, adik-adik benarkah ataupun salah? Keadaan sekarang, adik-adik adalah salah. Sebab cikgu kata, kedua-dua mesti hantar. Sebab cikgu pakai perkataan tang. Sebaliknya, kalau adik-adik hantar, tutorial, kuis tidak hantar, tetap salah. Dengan erti lain, kalau perkataan tang, kita pastikan kedua-dua ini mesti dipenuhi. Barulah benar. Apa yang akan terjadi sekiranya kedua-dua tidak hantar? Tutorial, kuis, semua tidak hantar. Tutorial tidak hantar, kuis tidak hantar. Jadi adik-adik sekarang benarkah palsu? Palsu. Sekiranya, apakah yang akan terjadi sekiranya sekarang saya tukarkan perkataan atau? Atau. Kita pakai perkataan atau. Kalau sekarang pakai perkataan atau, hari ini perlu hantar kerja kertas tutorial atau kertas kuis. Bilakah akan benar? Kalau adik-adik hantar, tutorial hantar, kuis hantar, benarkah? Benar. Kalau adik-adik hantar kuis sahaja, tutorial tidak hantar, benarkah? Sebab cikgu pakai perkataan atau. Artinya, asalkan salah satu hantar, cukup. Jadi, benar. Kalau sebaliknya, adik-adik hantar tutorial, kuis tidak hantar, benarkah? Oleh kerana cikgu pakai perkataan atau, artinya masih benar. Apa yang akan berlaku sekiranya kedua-duanya tidak hantar? Adik-adik masih benarkah? Keadaan ini adik-adik sudah palsu. Sebab cikgu kata atau salah satu mesti hantar. Jadi kedua-dua tidak hantar, bolehkah? Tidak boleh. Jadi dia akan jadikan pernyataan yang palsu. Inilah nota dekat sini, dia kata kedua-dua mesti benar. Salah satu benar kalau perkataan atau. Kalau dia
Satu sahaja adalah benar. Kalau perkataan tang, dia akan palsu. Kalau dia atau, kedua-dua benar, bila dia akan jadi palsu? Apabila dia kedua-dua adalah palsu, barulah dia palsu. Okey, sekarang kita teruskan kepada yang ada kaitan dengan hujah. Ada kita perlu buat penakulan secara diduksi dengan secara arahan. Dekat sini, untuk diduksi dan arahan, dekat arahan, cikgu mahu adik-adik tambahkan satu perkataan. Dia sama dengan perkataan induksi. Banyak yang soalan dia pakai perkataan induksi daripada perkataan arahan. Macam mana kita ingat apa kaitan dengan diduksi dengan induksi? Ini tentang kita buat kesimpulan. Apabila ada kaitan dengan penakulan secara diduksi dengan induksi, ini ada kaitan dengan kita buat kesimpulan. Kita tahu ada dua kaedah kita buat kesimpulan. Kaedah kita buat kesimpulan, kita akan melalui sesuatu yang dia ada kaitan dengan perkataan umum dan khusus. Kita tengok, kalau diduksi, dia akan membuat kesimpulan. Kesimpulan mengenai kes khusus berdasarkan perkara yang umum, pernyataan yang umum. Artinya, dia akan hujah dia umum dulu diikuti dengan kesimpulan yang khusus. Kita perlu dari perkara yang umum buat satu kesimpulan yang khusus. Sebaliknya, kalau dia adalah pernyataan secara induksi, kita tengok kalau pernyataan secara induksi, kita buat kesimpulan yang umum berdasarkan kes-kes yang khusus. Jadi, kalau induksi, dia adalah sebaliknya. Artinya, berdasarkan pernyataan yang khusus, kita buat kesimpulan yang umum. Macam mana cara untuk kita ingat? Diduksi, mana satu dulu? Induksi, mana satu dulu? Jadi, cikgu ada wujudkan dua perkataan memudahkan adik-adik ingat. Adik-adik boleh ingat perkataan UK, umum dulu diikuti dengan khusus. Dia ada kaitan dengan diduksi, iaitu kita sebutkan dia udih. Okey, kalau dia pernyataan secara induksi, adik-adik boleh ingat dengan KU. Apa kaitan dengan KU? Kita ingat dengan kuih. Kita ingat dengan kuih. Sini N kita jadikan dia panjang sikit, jadikan H. Kuih. Khusus umum ada kaitan dengan induksi. Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang ada kaitan dengan buat kesimpulan secara diduksi dan induksi. Sini hujah ada 3 bentuk Jadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama, dia pakai perkataan semua. Kalau dia bentuk yang kedua, sini dia memang ikut susunan ini. Kalau pernyataan yang hujah bentuk pertama, mesti pakai perkataan dia adalah semua. Kalau hujah yang bentuk kedua, mesti perkataan dia pakai ika, iaitu jika maka. Kalau dia hujah bentuk tiga, dia pakai perkataan ika. Apakah perbezaan ketiga-tiga ini? Khasnya yang bentuk yang kedua dan ketiga, kita dapati kedua-dua pakai jika maka, jika maka. Kita tengok, bentuk yang pertama, jika A ialah B. Misalnya, cikgu bagikan contoh. Semua bentuk segi tiga mempunyai 3 pucuk. Ini ada kaitan dengan semua kan? Semua bentuk segitiga mempunyai 3 pucuk. Tekan sini, A bentuk segitiga. B mempunyai 3 pucuk.
Macam mana kita nak bentukkan ayat yang C ialah A? C. Kita boleh jadikan C. Misalnya kita tuliskan satu ayat. PQR bentuk segi tiga. Jadi ini adalah, kita tahu sini adalah C. Bentuk segitiga ialah A. C ialah A. PQR bentuk segitiga. Apakah yang akan berlaku dengan C ialah B? Kita buat C dulu. C. PQR ialah B. Kita tengok B. PQR mempunyai 3 pucuk. Ini adalah C. Ialah B. Ini adalah bentuk yang pertama. Kalau dia bentuk yang kedua, dia pakai perkataan ika. Perbezaannya dengan bentuk yang ketiga adalah, tengok, yang ketiga dia pakai perkataan bukan. Kalau dia tanpa perkataan bukan, dia akan ambil Q dulu. Barulah diikuti dengan P. Kalau dia bentuk yang kedua, juga pakai perkataan jika maka. Perbezaannya, dia tak ada perkataan bukan. Kalau tak ada perkataan bukan, kita perlu P dulu. P dulu, barulah diikuti dengan Q. Ini adalah perbezaan bagi 3 bentuk hujah ini. Okey, jadi sekarang mari kita buat soalan tahun lepas. Kita tengok soalan tahun lepas. Soalan tahun lepas 2016 semester 4. Soalan yang pertama. Tentukan sama ada pernyataan ataupun bukan pernyataan. Kita tengok yang pertama. 4.6 tambah 2M tolak 1.8N. Adakah adik-adik akan bagikan jawapan benar ataupun palsu? Kita tidak tahu kan? Jadi, kita tak ada jawapan benar ataupun palsu. Ini adalah bukan pernyataan. A2. 1/3 ialah pecahan tak wajar. Apa artinya pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar apabila angkanya melebihi penyebut. Ini adalah pecahan tak wajar. Jadi sekarang 1/3 ialah pecahan tak wajar. Kita tahu ini adalah palsu, salah. Tengok, jawapan kita akan bagikan jawapan benar ataupun palsu. Artinya ini ialah pernyataan. Kita teruskan ke soalan B. B, soalannya, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. Kita tengok, negatif 7 lebih besar daripada 2. Ada segelintir pelajar masih tidak tahu macam mana tentukan tanda ini lebih besar ataupun lebih kecil. Dekat sini, cikgu tunjukkan. Adik-adik boleh tambahkan satu palang dekat sini. Ya, kita tengok apakah yang akan dia tunjukkan. Dia tunjukkan B. B besar ke kecil? Besar. Kalau dia sebaliknya, tanda ini, kita tambahkan di depan sini satu palang dekat sini. Apa artinya? Ini adalah tanda lebih kecil. Jadi sekarang kita tengok, ini adalah tanda lebih besar. Adakah negatif 1 lebih besar daripada 2? Salah kan? Jadi ini adalah pernyataan yang palsu. Teruskan ke pernyataan yang seterusnya. Apabila 2 kali dengan kurungan ini tidak masuk, adakah hasilnya akan jadi
2P tambah 6Q. Benar. Ini adalah pernyataan yang benar. Kita teruskan ke soalan C. Dengan menggunakan simbol, ini simbol sama dengan. Ini simbol, kalau lupa kita boleh tengok. Okey, ini simbol lebih besar. Ini simbol lebih kecil. Mari kita lengkapkan. Lengkapkan, pinahkan satu pernyataan yang benar. Kita semak 3 tambah 7, jawapannya 10. Ini 15. Bandingkan 10 dengan 15. 10 adalah lebih kecil berbanding dengan 15. Kita letak simbol lebih kecil. Soalan D. Diminta membinakan satu pernyataan yang benar dengan kita sendiri perlu bentukkan satu pernyataan. Okey, kita boleh bina pernyataan. Negatif 3, ambil satu operasi dia, tambah 5. Apa kaitannya dengan nombor 8? Supaya kita boleh jadikan dia benar. Mau letak simbol lebih besar ke mau letak simbol lebih kecil? Kita semak. Tolak 3 tambah 5, hasilnya adalah 2. 2 bandingkan dengan 8. Jadi dia sebenarnya adalah lebih kecil daripada 8. Kalau dia diminta buat satu pernyataan yang palsu, macam mana? Senang saja. Sini katakan tadi jawapan yang benar adalah lebih kecil. Kita tukarkan dia kepada lebih besar. Negatif 3 tambah 5 lebih besar daripada 8. Ini pernyataan yang palsu. Sekarang kita teruskan ke soalan. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Tuliskan dua pernyataan daripada pernyataan gabungan berikut. Kita tengok. 4 ialah nombor kuasa 2 sempurna atau nombor genap. Perkataan yang digunakan dekat sini, adalah atau. Jadi, macam mana kita nak bentukkan dua pernyataan? Tarik ayat mazmum, tukarkan kepada ayat tunggal. Macam mana kita nak jadikan dia dua pernyataan? Yang pertama, okey. Yang pertama, kita boleh buat 4 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Full stop. Ayat yang kedua, nombor genap. Mana satu yang perlu kita ulang supaya nanti sambung kepada nombor genap? Ya, 4 ialah kita perlu ulang. Okey, sambung lagi. 4 ialah nombor genap. Selesai. Okey, sekarang kita teruskan ke B. B, tentukan sama ada pernyataan gabungan. Kita tengok gabungan. G. Okey, gabungan. Pernyataan gabungan berikut. Dia gabungkan dengan perkataan dan. Kalau dia perkataan dan, seperti tadi, kata tutorial dan kata quiz, kedua-dua mesti hantar baru benar. Sekarang kita semak adakah kedua-dua perkara ini dia benar ataupun salah satu palsu. Kalau salah satu adalah palsu, dia tetap palsu. Mesti kedua-dua benar, barulah dia benar. Okey, kalau benar, mesti kedua-dua benar. Sekarang kita semak yang pertama. Negatif 3 kuasa 2 sama dengan 9. Apabila kita tekan kalkulator, kita akan dapati ini adalah negatif 9. Jadi bukannya 9. Ini adalah pernyataan yang palsu. Yang belakang, punca kuasa 2 169. Ya, sama dengan 13. Oleh kerana dia gunakan perkataan tang, kedua-dua mesti benar. Barulah dikira benar.
Jadi ini adalah pernyataan gabungan ini adalah pernyataan yang palsu. Teruskan ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ada kaitan dengan perkataan jika, iaitu jika maka. Okey. Buat dua implikasi bagi gabungan berikut. Gabungan berikut dia gabungkan dengan perkataan jika dan hanya jika. Masih ingat kita nota kita tentang jika dan hanya jika? Mari kita tengok. Jika dan hanya jika, kita boleh buat dua implikasi. Implikasinya adalah kita perlu buat jika P maka Q. Lepas tu teruskan dengan akasnya, jika Q maka P. Inilah implikasi yang perlu kita buat. Sekarang kita tengok balik soalan kita. Mana satu adalah P, mana satu adalah K. Jadi yang pertama, tulis di depan adalah P. Yang dekat belakang adalah Q. Mari kita buat dua implikasi yang ada jika, iaitu jika maka. Kita buat ayat yang pertama adalah jika Suresh lulus matematik, maka Suresh memperolehi lebih daripada 50 markah. Buat akasnya. Akasnya iaitu kita Q dulu diikuti dengan P. Masih ada perkataan jika. Tapi sekarang kita mula dengan Suresh dulu. Q dulu. Suresh memperolehi lebih daripada 50 markah. Maka Suresh lulus matematik. Okey, ini adalah dua implikasi yang kita bentuk daripada gabungan. Teruskan yang kedua. Macam mana pula kalau dia bagikan dua implikasi? Dua implikasi, langkah pertama kita tentukan jika P maka Q. Ini sebenarnya adalah akasnya. Jika Q, sini buat pembetulan, sini ada pi Jika Q maka P. Macam mana kita nak buat satu gabungannya? Gabungkan dua implikasi. Kita akan gabungkan pakai perkataan jika dan hanya jika. Jadi kita gabungkan. Kita P dulu. J sama dengan 7. Jika dan hanya jika Q. Itu saja adalah pernyataan gabungan daripada Q. Apakah Q dia? Q dia, kita tambahkan Q adalah 2 pi J sama dengan 44. Okey, ini adalah gabungan dua implikasi. Teruskan ke soalan B. B, kita tengok. Jika pernyataannya, jika A lebih besar daripada 12, maka A lebih besar daripada 6. Macam mana kita nak buat akasnya? Okey, buat akas. Ini P, ini Q. Kita buat satu akas. Jika Q, maka P.
Akasnya, jika Q adalah A lebih besar daripada 6, maka P adalah A lebih besar daripada 12. Adakah akas ini benar? Kita semak. Jika A lebih besar daripada 6, artinya A boleh 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan selebihnya, betul. Jika A lebih besar daripada 6, maka A ini confirm dia lebih besar daripada 12. Adakah akas ini benar? Kita tengok. Kalau A dia lebih besar daripada 6, artinya misalnya kita ambil 7. Adakah 7 ini lebih besar daripada 6? Lebih besar daripada 12? Salah kan? Sama juga dengan 8, 9, 10, 11 dan 12. Kalau 13, bolehlah dia lebih besar daripada 12. Jadi sekarang akasnya adalah palsu. Jadi akasnya adalah palsu. Sekarang kita teruskan ke soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ada kaitan dengan kesimpulan. Kita tengok dia ada kaitan dengan kesimpulan dan premis. Jadi premis ini kita tahu kita ada 3 bentuk. Bentuk pertama adalah perkataan semua. Bentuk kedua adalah perkataan ika. Bentuk yang ketiga ini jika P maka Q. Kalau dia bentuk yang kedua, kita kena P dulu. P benar, Q benar. Bentuk yang ketiga, jika P maka Q juga. Tapi dia lain. Q bukan P. Kalau bentuk yang pertama, semua A ialah B. C ialah A. C ialah B. Sekarang kita tengok perkataan yang dia guna adalah jika. Sebenarnya dekat sini dia ada perkataan maka. Jika maka. Adik-adik sendiri tambahkan satu perkataan maka dekat sini. Okey, jika maka. Jika P ialah nombor ganjil. Jadi ini adalah perkara P. Maka P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini adalah perkara Q. Sekarang kita tengok premis yang kedua. Apakah premis yang kedua boleh kita guna? Kita nak tahu dia bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Kita tengok P boleh dibahagi tepat dengan 2. Tengok sini. Sini boleh. Tekan sini sama juga tidak dibahagi dengan tepat dengan 2. Tekan sini boleh. Sini kata boleh. Tapi dekat sini kata tidak boleh. Artinya ini adalah tidak. Sini Q kan? Tidak Q. Ini juga perlu tidak. Sini ialah. Jadi P bukan nombor ganjil. Tapi asalnya ialah nombor ganjil. Ini adalah case bukan P. Kita tengok balik. Perkataan bentuk yang mana satu? Bentuk yang ketiga adalah bukan Q, bukan P. Jadi sekarang mari kita lengkapkan premis yang kedua. Sekarang premis yang kedua kita perlu buat bukan Q. Jadi inilah tempat bukan Q. Kita salin bukan Q, iaitu
B boleh dibahagi tepat dengan 2. Sambung dengan kesimpulan. Apakah kesimpulan boleh kita buat? Kesimpulan adalah bukan P. Inilah tempat jawapan bukan P. Jadi P bukan nombor ganjil. Kita teruskan ke B. Tuliskan kesimpulan bagi melengkapkan hujah berikut. Kita tengok soalan B1. Premis yang pertama. Sekarang dia pakai perkataan semua. Semua sisi 4. Sisi 4 ini adalah A. Mempunyai 4 sisi. Mempunyai 4 sisi ini ialah B. Semua A ialah B. Kalau ada perkataan semua, artinya perlu ada A, B, C. Jadi C-nya dekat mana? Trapezium ini ialah C. Trapezium ialah sebuah sisi 4. Ini sisi 4 ada kaitan dengan A ke B? A. Kesimpulan yang perlu kita buat, kita perlu buat C ialah B. Kita ambil C. C trapezium mempunyai, takkan kita ambil ialah lagi kan? Kita abaikan ialah, kita ambil mempunyai 4 sisi. Lengkap kesimpulan kita. Kita teruskan kepada soalan nombor 2. Ini kita gunakan perkataan jika maka. Jadi jika maka kita semak ini adalah P, ini adalah Q. Sekarang S ini telah digantikan nilai 100. Boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini sebenarnya adalah cakap tentang P. Dia dekat sini boleh, sini juga boleh. Apakah kesimpulan yang perlu kita buat untuk soalan ini? P betul. Kita perlu buat Q juga betul. Jadi kesimpulan kita buat Q betul. Jadi Q, X tukar kepada 100. 100 ialah nombor ke-6. Premis yang ketiga. Premis yang ketiga, jika maka. Jika maka, kita perlu tentukan siapa adalah P, siapa adalah Q. Kita semak premis yang kedua. Dia P dulu ke Q dulu? X tidak sama dengan sifar. Tengok dia Q dulu. Q dulu, ini adalah keadaan bukan Q. Jadi, kesimpulannya kita juga perlu buat satu kesimpulan. Bukan P. Macam mana kita nak buat bukan P? 3X tidak sama dengan sifar. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, tengok kita ada kaitan dengan perkataan induksi dengan deduksi. Tuliskan di luar jawapan sama ada proses membuat kesimpulan berikut adalah secara induksi ke ataupun deduksi. Tadi cikgu ada tunjukkan kalau induksi, adik-adik ingat apa? Ingat kuih. Kalau deduksi, ingat udah. Okey, sekarang kita tengok
Kalau dia semua ini adalah dituliskan nombor, ini adalah yang pernyataan yang khusus. Lepas tu, oleh itu, hasil tarak nombor positif dan negatif akan memberikan ialah nombor negatif. Ini dia cakap tentang yang umum. Jadi, tarik berdasarkan yang khusus buat satu kesimpulan yang umum. Ini adalah ada kaitan dengan K dulu diikuti dengan U. Mari kita tengok. K dulu diikuti dengan U ada kaitan dengan W. Artinya ini adalah pernyataan yang induksi. Yang kedua, semua segitiga. Dia sangat general kan. Semua segitiga sama sisi mempunyai sudut pendalaman 60 darjah. PQR ialah segitiga sama sisi. Oleh itu, sudut pendalaman PQR ialah 60 darjah. Ini adalah tarik umum buat satu kesimpulan yang sangat khusus. Khusus khasnya kepada PQR. Jadi ada kaitan dengan U dulu diikuti dengan K. Ini adalah kes UD. Okey, UD ini adalah buat kesimpulan secara deduksi. Deduksi. Teruskan ke B. Okey, kalau dia adalah berdasarkan maklumat dekat bawah, diminta buat satu kesimpulan secara deduksi ataupun induksi. Ini kita tengok. Tarik satu yang sangat khusus. Semua ini adalah tarik yang khusus. Kita perlu buat satu yang umum. Ini sebenarnya adalah kesimpulan secara kueh, iaitu induksi. Sekarang kita tengok macam mana kita nak buat satu kesimpulan secara induksi. Kita semat apa yang sama. Kita tulis. Yang sama, nombor 3 sama, kita salin. Kurungan sama, 2 sama, tambah sama. 1, 2, 3, 4 ini tukarkan kepada N. Ini pun sama, yang lain sama. Apa-apa yang sama, kita saling. Okey, 3 kurungan 2 tambah 1. 1, 2, 3, 4 ini nombor yang berturut-turut tukar kepada N. Kurungan kuasa 2 tambah 4, koma. Apakah N? N sama dengan, mula dengan nombor 1, 1, 2, 3. Tak perlu sambung lagi 4 lah, tulis 3 nombor cukup, koma. Okey, ini adalah buat kesimpulan secara, ini adalah kesimpulan secara induksi. Sekian sahaja video penerangan kita hari ini tentang soalan tahun lepas, tahun 2016. Sekiranya adik-adik rasa video ini membantu, cikgu mohon adik-adik like dan share kepada kawan-kawan yang lain. Untuk video yang seterusnya, kita akan bincang tentang soalan tahun lepas 2017. Kita jumpa lagi.